Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung kitab kita ni, kitab Siratul Mustaqim. Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Mukhtasar berkitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid Al-Banjariyah. Hari ni kita masih bincang bab perburuan, penyembelihan dan perburuan, perburuan dan penyembelihan. Dan jikalau dipanahnya akal perburuan, maka jadilah ia penggal dua. Panah sampai putus dua dah. Maka halalah makan dia, halal makan. Putus dah. Cabut kepala ke, cabut tubuh ke dah. Halal berlaku dah. Dan demikian lagi jikalau terpenggal suatu anggota perburuan dengan luka yang membunuh, maka halalah makan dia dah. Dia kira boleh sampai tahap bunuh lah. Kalau putus ni, tahap ni akan mati dah. Cabut kaki, cabut gapo, dia kira boleh mati dah. Jadi dia kira boleh makan juga dah. Mati tu kerana luka tersebut dah. Dan demikian lagi jikalau terpenggal suatu anggota itu dengan luka yang tiada membunuh, tetapi melumpuhkan dia. Kemudian maka disembelihnya akan dia, atau dilukainya dengan luka yang lain, tambah lagi luka yang lain yang membunuh, maka halalah memakan dia serta badalnya dah. Badannya hak putus boleh berlaku dah. Jadi dia tak putus, dia tepai dah. Lepas tu panah lagi, mati dia kerana hak kedua tu. Atau kena sembelih, boleh makan lah, halal lah. Tetapi jikalau penggal anggota itu dengan luka yang tiada membunuh dia dan tiada melumpuhkan dia, kemudian maka disembelihnya atau dilukainya pula dengan luka yang lain membunuh dia, maka haramlah memakan anggota yang terpenggal itu, kerana ia terpenggal tak kala hidupnya. Dan halallah memakan tubuhnya kerana menyembelihnya atau luka yang membunuh dia. Jadi tidak perlu, tak boleh makan lah kalau anggota terputus tapi ekor kau gapo dah. Tak akan mati dah, baru putus ekor kau gapo dah. Jadi lepas tu sembelih dia atau luka yang lain untuk membunuh dia, maka hak dia putus tadi yang tidak mungkin menyebabkan mati, tidak anggota yang putus dia tidak menyebabkan mati, dia tidak boleh dijadikan, tak boleh itulah, tak boleh makan anggota putus kan. Tetapi jika didapatinya ketika menyembelih dia, maka wajib ia menyembelih dia. Jika tiada dapatnya ketika menyembelih dia lalu mati ia dengan luka yang pertama, maka halal memakan tubuhnya serta penggalnya, kerana luka yang pertama itu hukum menyembelih dia. Jadi kita ni kalau kita buru panah ke bedi ke apa tak, kalau boleh jumpa boleh sembelih dulu dah. Jika ada jumpa boleh kena sembelih. Hak cerita ni tak jumpa, lambat jumpa dah. Cerita ni lambat jumpa tu mati dah. Dengan sebab panah kita ke bedi kita ke apa, maka macam sembelih lah dah. Jangan anggap macam sembelih. Walaupun terputus anggota dah. Putus kaki ke apa tak. Lepas tu kita pun cari-cari tak jumpa esok ke apa. Dah mati tu kerana putus kaki dia ke apa dah. Kita pun macam sembelih lah dah. Dan pada alat menyembelih itu hendak ada ia tajam yang mula kai, iaitu daripada besi, seperti pedang dan sikin pisau dah, dan mata panah dan lembing, atau boleh atau buluh atau kayu atau batu atau tembaga, hak tajam lah, atau semburan apa ni, sumber atau emas atau perak atau kaca, maka dijadikan lembing atau barang sebagainya. Tapi tidak harus dengan tulang, guna tulang tak boleh. Dan gigi dan kuku, seperti sabda Nabi SAW, man anharad dama wa dzikra smullahi alaihi fakuluhu wa laysa sinni wa zufur, rahul Bukhari Muslim. Yang barang yang mengalirkan darah, kita buat sembelih tu, kita buat bunuh buru tu yang mengalirkan darah,
dan disebut ke atasnya nama Allah, maka makan oleh kamu akan dia. Tiada harus memakan yang disembelih dengan gigi dan kuku. Sebenarnya gigi dan kuku tak boleh makan. Dan demikian lagi disyaratkan bahawa jangan ada alat menyembelih itu yang bisa dah. Beracun. Tapi jika ada alat penyembelih itu bisa, maka haramlah makan yang disembelih dengan dia. Racun dah. Dan dibunuhnya dengan peluru bedil atau anak panah yang tiada bermata. Dan tiada tajam, atau dengan sumpitnya, atau dengan cemeti, atau dengan jerat, atau dengan suatu yang berat. Dilontarkannya dan ditimpakannya atau dibunuhnya dengan dua alat, iaitu anak panah dan peluru bedil, atau dilukainya dengan anak panah lagi kena lintangnya tak kala lalu anak panah, maka matilah perburuan itu dengan sebab kedua-duanya, atau melaki dia anak panah tak kala itu ada ia di atas tempat yang tinggi, atau di atas pohon kayu, atau di atas bukit, kemudian maka gugurlah ia ke bumi lalu mati kejatuhlah, maka haramlah makan segala perkara tersebut itu. Ya ni lah pendapat dulu dah bedil tu. Dia kira macam batu dia, sedangkan betul tu wala peluru yang nampak tak tajam, disebab kelajuan dia macam bedil juga, macam pisau juga, macam pedang juga ya. Jadi lah ni ulama lah ni tak kira mazhab Syafi'i ke mazhab lain pun, soalan sepakat lah boleh bedil tu dia macam menempati pisau dan panah serupa je lah. Sebab dia menembus, matlamat menembus. Kalau bedil tu kalau tak tembus, peluru bedil tu tembus lah. Tu memang lah serupa batu lah kita anggap dah, macam bedah dah. Kalau dia laju tu sampai menembus, serupa dengan pisau, serupa dengan lebih, serupa dengan panah ke apa dah. Jadi kalau kena peluru bedil tu serupa dengan kena panah, mati tak boleh makan lah, gitulah. Dah kira dah. Cuma dengan cemeti, dengan bedang, dengan apa benda-benda yang jerat yang tidak sapa, jerat tu tak boleh lah makan dah. Lepas tu kalau jatuh, dia kata saat ni kalau kena tapi jatuh daripada atas bukit jatuh ke bawah dah, maka benda tu dia seolah mati bukan kerana panah ya dah. Kerana apa? Kerana jatuh atas bukit dah, jangan jatuh tempat tinggi dia. Dia anggap tu mati bukan kerana panah, mati kerana jatuh. Dia tak boleh makan juga. Tengok lebih kurang lah dah. Kalau nampak lah boleh jatuh bukit sikit, bukit tinggi mana, boleh anggaplah mati kerana panah juga dah. Tetapi jika dilukainya perburuan itu dahulu atau di atas pohon kayu dah, tak kala itu memberi taksir luka itu padanya, maka gugurlah ia ke bumi. Lagi ia mati, maka halallah makan dia. Boleh juga makan ni tak? Atas pokok ke apa? Jadi dia tu luka dah. Luka atas pohon. Jadi berat luka dia tu. Luka dia tu berat lah, menyebabkan dia pun jatuh dah. Jadi mati, sampai apa mati dah. Jadi dia kira boleh juga lah pasal luka tu berat dah. Jika tiada mengena apa ni? Beda cawang. Beda cawang yang pada pohon kayu tak kala ia gugur daripadanya. Halal makan dia tu ada syarat pula, bukan kerana benda lain tak. Dan demikian lagi halal jikalau kena anak panah dengan tulang anginnya. Demikian lagi halal memakan perburuan yang tiada kuasa menyembelih dia dengan alat yang mati, dengan binatang yang melukai dia, iaitu anjing dan babi dan apa ni, citu nomor ke apa benda tak, harimau tak, dan raja wali dan bas dan syahin. Jikalau ada kekal binatang itu mu'allam diajar, seperti firman Allah Ta'ala, ma'allamtum minal jawarih, yakni barang yang kamu ajar ke akal binatang yang memburu
perburuan, maka syarat muallim itu dia iaitu 4 perkara. Jadi boleh guna selain daripada pedai gapo pedi gapo kita boleh bahas dah ni. Iaitu binatang yang dilatih berburu dia. Buru raja wali buru gapo dia. Termasuk anjing dah. Jadi syarat muallim yang telah diajar tu, pertama hendak ada ia lepas dengan disuruh empunya seperti firman Allah Taala mukallibin. Jadi binatang yang buru itu mengikut suruh yang empunya dia. Jadi ikut arah tu dia, bukan yang ikut si ikat dah. Atas arah bismillah kau ataupun okey. Ataupun bismillah ikut arah tu dia baru pergi ambak. Baru dah ikut arah dah. Bukan cari diri dah. Lepas tu ikat tak bawa kita tak boleh gitu, kita tak lepas, tak suruh dia dah. Dan dilepaskan dengan tegah yang empunya, dia kata nah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Idza amartul kalb fa'tamiru wa idza nahaitu fantaha fa huwa mukallabun." Yani apabila disuruh yang empunya anjing akan dia, maka diikutnya lah suruhnya. Dan apabila ditegahkannya akan dia, maka diikut akan tegah yang empunya, iaitu lah mukallab. Jadi anjing yang terlatih ni, iaitu anjing yang mana ikut suruh tu. Tuan suruh pergi. Tuan suruh berhenti. Bukan tuan dia suruh berhenti tak era pergi ambak juga. Nah. Itu tidak terlatih kan. Yang kedua, hendaklah ada ia berhenti dengan dihentikan yang empunya pada permulaan disuruhnya. Dan kemudian jikalau kemudian daripada sangat ia berlari sekalipun. Maksudnya boleh arah tu mata tolong dia. Berhenti. Ambak. Berhenti lalu. Memang bijak sungguh. Siapa tahap tu tahulah syarat ni payah doa dah. Siapa tahap tu ke? Allah tahu dah. Okay, sebenarnya tidak siapa tahap ni. Kira-kira dalil ni secara umumnya sekadar suruh tangkap tu ikut arah tu. Suruh berhenti. Ketiga, hendaklah adalah ia menangkap perburuan kerana empunya. Kerana tu dia bukan kerana nak makan dia dah. Dan apabila sampailah empunya, maka dilepaskannya lah perburuan itu kepadanya dah. Lagi tiada dimakannya akan kulitnya perburuan itu dah. Bukan makanlah ke dia dah. Kenapa makanlah ke dia dah. Atau daging atau perut perburuan tak makan dahulu daripada membunuh dia dah. Berbunuh ke. Jadi dia tak makan selalu, dia bawa ke tuan dia dulu. Atau kemudian demikianlah hukum segala binatang yang mulakai daripada unggas atau lainnya, tetapi tiada mengapa jika diminum darah perburuan itu. Darah natai perburuan itu boleh kata. Allah alam lah kalau kira najis. Tak apalah kalau terdesak tu lagi kira dah. Yang keempatnya dah, syarat anjing kalau terlatih, hendaklah ia mengerjakan segala perkara yang tersebut itu berulang-ulang kali sekira-kira pada zon. Orang yang tahu. Zon ni yakin, bukan sangka kau rasa dah. Yakin tahap tapi tidak sekata-kata. Gitu lah dah. Pada zon orang yang tahu beradat perburuan bahawa binatang itu, jadilah ia mengetahui perintah perburuan. Jikalau jadilah binatang itu mu'allamun, kemudian maka dimakannya akan perburuan itu. Ajar-ajar dah, nampak cerdik dah ni. Jadi bawa makan juga binatang perburuan. Maka tiadalah halal memakan perburuan itu seperti sabda Nabi SAW. Fa'in akala fala ta'kul, rahul Bukhari Muslim. Yani jika dimakan anjing perburuan itu, maka janganlah kamu makan dia. Maka tak boleh makan lah. Maka disyaratkan hendaklah dimulainya mengajar perintah perburuan akan binatang itu, kerana pengajarnya yang pertama itulah telah binasa. Telah mati kawan. Mengajar dulu dah kalau tukar pemilik kawan. Adapun tempat digigit anjing daripada perburuan itu najis, tiada dimaafkan, maka hendaklah dibasuh tempatnya itu 7 kali dengan air, dan salah satu daripada 7 kali itu serta dengan tanah. Ni mazhab kita lah, masalah kita ada bicara ni nak. Pasal dalam Quran tak ada sebut, hadis tak ada sebut dah. Hanya habis sebut hanyalah jilatan dalam bekas dah.
Cuma kita ni berhati-hati. Orang kata Nabi tak ajak pun pada hadis tu kan. Ikiyah lah ambil tu. Dia kira gigitan itu kena cuci juga dengan tanah. Apa? Lepas tu dengan air dah. Dan jika ditindih oleh binatang yang memburu dia akan perburuan lalu ia mati kerana beratnya binatang beratnya, maka halallah makan dia. Tapi jika lepas anjing atau barang sebagainya dengan sendirinya lalu dibunuhnya akan perburuan itu, maka haramlah makan dia. Jadi anjing tu tak ada bukan tu dia lepas dia pergi sendiri dah. Tak boleh makan dah. Tapi kalau dia mati tu kerana cara gana-gana tak kisah lah. Nak tindih kau nak kenyek kau nak kekoh kau nak tapak kau dah. Tiba mampu binatang perburuan tu dengan anjing ni, guna anjing tu, maka boleh makan lah. Tak usah usul lah mati kena berat tu. Kena tapak kau, kena cekar kau dah, kena kekoh kau, kena gocoh ikut dah dah. Kira boleh makan belaka dah. Syahadan bahawa setengah daripada sunat menyembelih itu telah termazkur, telah tersebut ni pada bab udhiyah. Dah korban dia dah. Terlagi pula sunatnya apabila putuslah halkumnya dan marjinya, maka sunat bahawa jangan dijabat akan dia supaya mengambil istirahat dengan menghempas dirinya. Dan jangan diceraikan kepalanya dalam hal itu. Jangan putus kepala terus. Nah dah, jangan putus kepala terus. Sunat ni dah bukan wajib sunat eh. Dan jangan dia lebih pada menekan dia dan kayaknya kuat dah. Menata nak sembelih tu tekan kuat dah dah. Sehingga ke sakit dia. Jangan henjar dia ke apa dia dekat, maksudnya gasel lah buat kepada binatang apa nak sembelih ni nak. Tak usah lagi tu dah. Dan jangan segera mengoyak kulitnya, jangan tak mati molek koyak kulit dah. Lapuh gapo dah tak lagi. Dan jangan dipatahkan lehernya, apa tak boleh. Dan jangan dikerak suatu suku daripada anggotanya lagi dah. Lagi tak mati molek dah. Dan jangan digerak-gerakkan akan dia dah. Tolak. Dan janganlah dipindahkan dia daripada tempat menyembelih dia kepada yang lain. Dia sembelih situ biar dulu dah, biar mati molek dulu dah. Demikianlah dikerjakan hingga putus penyamanya. Biarlah sampai mati molek baru nak pindah mana-mana dah. Dan demikian lagi sunat jangan didahulukan akan dia dengan kesakitan kepada tempat menyembelih. Jangan sakit dulu dah. Atrik lagi apa dah. Putih. Dan hendaklah diberi minum air akan dia dahulu daripada menyembelih dia dah. Moleknya diminum air ke apa dulu. Dan hendaklah tak kala merebahkan dia itu dengan perlahan-lahan. Dan jangan dengan kasar dan nyanyi kena atas. Dan janganlah disembelih akan dia di hadapan taulannya. Jangan sembelih dia depan saya dia dah. Nak tutup mata lah dah. Ataupun tak jauh. Sembelih jauh. Dan demikian lagi sunat tak kala melepaskan binatang yang memburu itu kepada perburuan. Sunat tak kala melepas ke binatang yang memburu itu kepada perburuan. Apa nak bicara itulah. Dan tak kala mencari dan menahan orang atau bersebagainya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kata tidak wajib sunat mengikut mazhab kita lah. Nah. Jadi lepas haji nak buru ke apa, tidak wajib kata bismillahirrahmanirrahim, sunat saja dah. Tambih peringatannya. Barang siapa menyembelih kerana mendampingkan dirinya kepada Allah Ta'ala sebab menolakkan kejahatan jin daripadanya, maka tiadalah haram yang disembelihnya itu. Tetapi jika dikosakannya menyembelih itu kerana jin jua, maka iaitu haram memakan dia. Ini masalah khilaf ni. Dia kata dia sembelih kerana Allah, tapi sebab menolak jin. Ini masalah dia banyak dah. Okey. Dia baca bismillah Allah Akbar nak jamu dewa gunung bukit ke apa dah. Indonesia hak baru berlaku gunung berapi, letusan letepan gunung berapi ni. Ada jamu sama dah. Nah, ada macam-macam, ada setengah tu memang pakai tak sembelih pakai capok dari gunung gitu lah. Ada setengah tu sembelih. Bismillah Allah Akbar juga. Bismillah sembelih tu apa. Nah. Bagi kencing bukit lah dah. Jago bukit Penggawa kot. Dia sebenar tu. Jadi muskil lah. Nak kata halas 100%. Dia kata halas lagi sebut nama Allah.
Kata-kata tak payahlah molek je dah. Biasanya ada syubhat yang kecapu. Jaranglah katakan jin saja dah. Aku semula ni kerana jin jarang berlaku dah. Dan demikianlah menyembelih kerana Ka'batullah pun tak boleh dah. Atau kerana datang sultan, maka haramlah makan dia dah. Kerana sultan mari dah. Sultan mari tu kira nampak dah hak biasa benda gaib. Kita jangan sama benda zahir dengan gaib ni. Raja ni jarang dah. Biasa ni walaupun orang anggap dia macam Tuhan dah, raja ke dah, Hitler ke dah, Stalin ke apa dah. Tapi tidak anggapan, tidak siapa macam tahap Tuhan tahap tinggi lagi. Sebab dia ala zahir kita pun tahu dia bayar kecil juga dah. Raja hebat setengah mana dah. Ala zahir ni ala ketuhanan tidak hebat mana, walaupun setengah manusia macam nyembah dia dah. Tapi sebenarnya tidak. Tapi masalah dia ala ghaib ni dah. Tok wali, tok guru, tok gapo ni. Ni masalah kan setengah pok-pok tasawuf ke pok-pok Jahituki ni. Yang anggap kat tok wali ni jadi Tuhan, Tuhan kecil dah. Allah beri mandat ke dia berlaku dah. Jadi nak gapo-gapo Allah tak dengar dah. Apa pekok Tuhan ni dah. Minta tok wali tak boleh dengar, Tuhan tak dengar dah. Ni nyakit ni dah. Nyakit ni. Pergi kubur tok wali sembelih tok wali dah. Tu masalah dah. Kadang-kadang yang anggap Tuhan ni jauh sangat, tak dengar ke saru, tak tahu ke sekara dia dah. Tok wali bijak sangat dah, hebat sangat dah. Tu masalah dah. Dan demikian lagi jika lu sembelihnya akan binatang yang halal memakan dia, kerana tiada dimakan akan dia, maka tiadalah haram memakan dia. Jadi sembelih binatang tu tak kena makan ke benda lain dah. Dia sembelih lah. Dia boleh makan lagi tu dah. Tapi tak usah makan dah. Dia tak usah makan, sembelih untuk orang lain, boleh makan orang lain dah. Jikalau jadi berdosa sebab mengerjakan demikian itu sekalipun. Kalau dia sembelih bukan nak makan lah. Orang lain boleh makan lah. Dia kena sembelih ikut dia lah. Siapa nak makan lah. Dia tinggal ada. Orang lain kata boleh makan ni. Makan lah. Saja sembelih. Jadi dia boleh makan lah orang lain lah. Fasal pada menyatakan barang yang jadi milik daripada perempuan. Bermula jadi milik perempuan itu. Natih ibu tu. Sebab dicabut dengan tangan. Atau dengan luka yang membunuh, atau dengan lama dilukainya, atau dengan dipatahkannya sayapnya, atau jatuh ia ke dalam jeratnya, atau dimasukkannya suatu tempat yang pecek dia, sempatnya sempit lah, sekiranya tiada dapat melepaskan diri daripadanya. Dan tiada hilang miliknya jika lepas binatang itu daripadanya, jika disengajanya melepaskan dia kerana Allah Ta'ala sekalipun. Dia kata lepas pun, tu hak igat mula tu, milik dia dah. Dan jikalau berpindah berdepat daripada empunya dah. Bila tempat dia dah. Daripada empunya kepada yang lainnya, maka wajiblah ia mengambilkan dia. Boleh ambil semula dia. Dia boleh tu. Riba ikat-ikat, dia boleh lepas. Dia lepas. Riba wala ikat dah. Dia kata, milik orang hak asal. Dan jika bercampur ia dan sukar membezakan akan dia, maka tidak sah dimilikinya atau dijual atau diberi salah seorang daripada keduanya suatu jua pun. Daripada merpati akan orang yang lain, tetapi harus dipermilikkan salah seorang akan tawalannya kerana darurat. Tak tahulah merpati ni super belaka, tak boleh ngecek lah tu kata kira. Igat-igat lepas, lepas tu igat ke lain. Gua nak kira dah. Tak boleh nak beza lah. Betul ke hak dia igat tadi atau tidak lah. Jadi gini lah, kira hak ngelah gua payah nak beza, nak orang hak asal betul ya, tak tahu dah. Kalau tidak kat cara mahkamah dah. Dan demikian lagi jika diketahui oleh keduanya akan bilangan merpati itu lagi ada harganya bersamaan, maka sahlah menjual dia pada orang yang lain. Kalau dia ada merpati, sama-sama ada merpati, lebih kurang cap pegawai tu, dia jual tu. Dia tahu dah lebih kurang, dia boleh jual lah. Kemudian maka dibahagikan harganya sekira bilangan merpati itu. Bagi dua lah harga dia.
Kalau 10 riyal jual mertati, 5 riyal beli kau ini, 5 riyal begini, kecap pegawai habis dah. Dan jika dilukai oleh dua orang berserta akan suatu perburuan dengan luka yang membunuh, maka jadi miliklah perburuan itu bagi kedua-duanya, atau dilukai oleh keduanya dengan tertib, ikut tertib dah. Ni panah dulu, lepas tu ni panah. Dan binasa perburuan itu dengan dilukai salah seorang daripada keduanya, maka jadi milik ia pada yang membinasakan dia. Siapa hak boleh kira panah dia tu, kira matikan. Maka kemudian daripada luka yang membinasakan dia itu, dah. Dan lagi hidupnya berapa lama jika dilukai oleh orang yang kedua daripada halkum dan marinya, maka halallah memakan dia panah lama dah, tak mampu dah. Dia kata sembelih dah. Halal makan. Dan wajib atas yang kedua menambah akan orang yang pertama barang yang kurang daripada qimah, kurang daripada harga asal lah pada masa hidupnya. Jadi dia kena bayar juga. Dia mudah nak panah, nak sembelih tu kerana itu terlembek dah nah. Natal tu nah. Ada sebab juga. Orang panah, orang panah yang pertama dah. Dia kena bayar sikit dah. Serta luka atau dibunuhnya akan perburuan lain daripada halkum. Dan dari mari daripada itulah orang makan dan orang nafas tu, dilukainya membunuh dengan luka yang tiada membunuh, lalu mati perburuan itu dengan sebab luka itu, maka haramlah makan dia. Dia bunuh gini, dia tu tak mati dah. Nanti terlepas tu luka lain dia ni. Mai tu luka lain. Sedangkan dia boleh sembelih ni. Tak boleh makan lah, haram lah. Kalau dia boleh jumpa binatang perburuan tu, dia lembek letak dah. Dia tak boleh luka lain dah. Dia kena sembelih lah. Matikan benda lain tu tak boleh lah kalau dia boleh kuasai dah. Dan menambah orang yang kedua akan qimah perburuan yang mati itu dengan qimah pada masa hidupnya serta luka. Jadi kena bayar harga dia lah qimah ni nak. Baca sekali. Kitabul At'imah ni. Ini kitab pada menyatakan hukum segala yang halal memakan dia dan yang haram memakan dia. Bermula segala hukum keduanya itu daripada perintah agama suruh yang tak dapat tiada mengetahui. Jadi kerana adalah pada makan haram itu seksa yang amat sangat. Jadi dosa besar lah kalau makan benda haram. Seperti sabda Nabi SAW, Ayyu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Yakni barang mana daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka terutama memakan dia api neraka. Api neraka akan tak nak makan daging yang tumbuh daripada makanan yang haram lah. Dan dalil yang mensabitkan hukum halal dan haram itu dahulu daripada ijma'. Sebelum ijma' tu firman Allah Ta'ala, Qul la ajidu fima awha ila muharraman. Yakni katakan olehmu ya Muhammad, tiada ada kafir oleh pada barang yang diwahyukan kepadaku. Pada barang yang diwahyukan kepadaku haram dan lagi jadi tidak dapat daripada aku melainkan apa yang diharamkan itulah. Dan lagi firman-Nya yang maha tinggi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yakni dihalalkan oleh Allah akan mereka itu segala makanan yang halal, dan diharamkan Allah atas mereka itu segala makanan yang haram dia. Makanan yang tidak baiklah. Khaba'is dah, khaba'is kejinya. Syahadan halal memakan barang yang hidup dalam laut atau dalam air yang lain daripada laut, iaitu yang tiada hidup di darat. Yang hidup betul-betul dalam laut tu boleh makan lah. Melainkan dengan hayat yang mazbuh. Maksudnya boleh hidup atas darat lah. Atau hidup ia dengan tiada lama. Dia naik atas darat semata, itu balik. Betul. Maka dinamai akan dia ikan. Jikalau ada ia serupa ia dengan binatang darat, walaupun nampak macam binatang darat, yang haram akan dia sekalipun,
Seperti rupa anjing atau babi sekalipun, tapi dia hidup dalam laut, dia makan. Dan barang sebagainya, maka harus memakan dia dengan barang yang halal. Halal apa? Matanya dah. Halal lah. Serupa lah makan dengan halal lah yang serupa dah. Seperti firman Allah Ta'ala, "Uhilla lakum as-saydul bahr, uhilla lakum as-saydul bahri wa ta'amihi." Yang ini dihalalkan oleh Allah akan kamu perburuan laut dan memakan dia. Dan sabda Nabi SAW, "Huwa at-tuhuru ma'uhu wal hallu maitatuhu." Yang ini laut ini suci airnya dan halal mayatnya dah. Mayatnya halal. Mayatnya halal dah. Demikian lagi halal segala isi karang karang-karang ada yang tiada hidup di darat lagi tiada memberi mudarat, iaitu undang dah. Undang. Mutiara ke apa lah boleh makan dah. Jenis etok jenis ke apa lah. Dan kepah dan tertib. Dan barang sebagainya boleh makan lagi jenis adik-beradik kepah dia ke apa selagi tak beracun boleh makan belakang dah. Dan demikian lagi halal timba apa ni? Kala dan haram memakan barang yang hidup dalam laut dan darat. Hidup dua ada dah. Iaitu katak dan ketam. Ketam kita makan pak kita. Dia kata ketam ni kan boleh naik atas darat dah. Dah dia duduk atas lama pun tak. Dia boleh masuk dalam air pun dah. Tapi kita makan dah. Dan kerangkang dan buaya dah. Di bahagian ni boleh duduk lama dalam atas darat, dia boleh duduk lama dalam laut air dah. Dan penyu tak makan juga. Dan apa nisnas ke apa nasnas ni. Dan kura-kura dia tak boleh makan. Dan belangkas. Dan ular dan segala binatang yang bisa dah. Tak boleh makan belakang tu. Itulah bicara ada perbahasan panjang dah. Kalau kira dah. Kira sekat ni dulu dah. Sebermula segala binatang di darat yang halal memakan dia itu iaitu unta dan kerbau dan lembu dan kambing dan biri-biri dan kuda dan rusa dan kijang dan pelanduk dan kerbau hutan dan lembu hutan dan kambing hutan dan keldai hutan dan domok. Domok ni soalan ke apa ni? Adik-beradik segala dah. Dan biawak apa? Biawak dah. Biawak dan arnab dan sa'lab. Sa'lab ni bukan serigala dah. Kanci dah. Dan beruang. Apa yang bukan beruang? Yerbuk. Bukan beruang. Yerbuk ni. Dan konfas. Dan sanjab. Dan samur. Dan hausal. Dan kongkom. Nantilah kita bicara kali ni. Tapi nak yang punya ada binatang-binatang tu secara umumnya boleh makan banyak lah. Adapun yang haram itu iaitu bagal. Bagal ni campur kedai dengan kuda dah. Dan zurafah. Tak boleh juga zurafah kata dia. Dan apa ni? Apa rahmah. Dan wasyak. Dan kedai negeri ni. Kedai ni kedai kapur. Kedai liar tak apa pun dah. Ada bahalah hadis tu ada orang payah macam-macam. Ada sekali Nabi boleh rampas separate, boleh kedai kapur ni nak. Orang pakat sembelih nak buat gula dah. Nabi suruh tegak dah, tegak. Nabi suruh tegak tu ada macam-macam, ada kata harai kedai kapur ni, kedai jinak ni harai, ada kata pula kerana orang pasal pergi Nabi tak suka ambil tak ada bagi molek tu nak sembelih akhir dah. Gitu wallahu a'lam lah. Dan demikian lagi haram segala binatang yang disuruh syarak membunuh dia, iaitu segala binatang yang menerkam dengan kuku atau gigi lagi memberi mudarat, iaitu harimau dan jitu namr. Itulah harimau juga ni dah, singa ke apa dah. Dan harimau ke apa ni? Harimau akar ke apa ni? Harimau semua adik-beradik harimau lah. Dan beruang dan dog. Apa dog? Bewok apa itu?
Dan serigala dan badik. Jadi semua tu adik-beradik serigala tu tak boleh makan dah. Baca tak ada bincang lah nak dobok ni. Kita boleh dobok ke apa sebenarnya masuk dobok ni. Pasal dobok orang biasa bincang tu serupa dengan serigala dia. So hak ni badik ni serupa serigala tak boleh makan dah. Dan demikian lagi haram kerana haram kera tak boleh makan juga. Dan kangkang, ikutlah adik-beradik lutung ke apa dah. Dan gajah, dan singa, dan anjing, dan babi, dan apa ni, jarfeli, dan tupai. Tak boleh makan juga sing tupai dah. Dulu ada Tok Guru ni Aziz dari isu juga, dia kata boleh makan tupai dah. Dia kata bukan makan ni menerkai dah dia ni. Dia makan buah gitu dah. Tak apalah, sini kata dia. Dan kucing hutan, dan musang, berang dah. Dan tikus, dan apa? Kastian, dan tenggeling, dan tikus. Dah. Dan dekan dan bengkerang, dan takfur, dan las, dan cicip, dan taki, dan ular, dan tagi, dan taga, dan kala, dan lipan, dan apa ni, alimayar, dan ulana, dan laba-laba, dan apa, yafas, dan serangga, dan lalat, dan biari, dan nyamuk, dan agas, dan lebah, dan kumbang, dan lintah, dan pacak. Tak boleh makan belakang, haram belakang. Ya, kaedah kita mazhab kita luah sebab dia kata semua memang benda yang menjijikkan, orang Arab jijik, tak boleh makan dah. Tak boleh makan, haram makan. Padahal sekat tu wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.